Jadi salah satunya hikmah besar hijamah ni adalah untuk pastikan sistem kelenjar yang ada di bawah kulit kita ni dapat berfungsi. Bila roh kita sihat, tunggangan kita sihat, dia dapat bawa kita menuju Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam orang yang mendapat keridhaan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang mulia ini kita bertemu sekali lagi dalam siri yang ketiga dalam pengajian Hijamah Makrifat. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari, apa yang kita belajar hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri kita dan keluarga kita lah. Hijamah Makrifat ni merupakan satu kaedah perubatan sufi, yang mana hijamah ni Rasulullah ketika Mi'raj bertemu dengan Allah dapat perintah semayang. Jadi sepanjang daripada Rasulullah turun tu, sepanjang perjalanan Rasulullah bertemu dengan malaikat-malaikat ni, semua malaikat-malaikat ni beritahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, perintahlah umat berbekam. Begitu hebatnya perintah untuk umat Muhammad ni untuk berbekam. Itulah ada rahsia yang tersembunyi daripada berbekam ni, yang ataupun hijamah makrifat ni yang kita tak dapat nak ungkai. Tapi bagi saya hijamah makrifat ni adalah satu anugerah Allah kepada kita. Sebab bukan senang dalam peristiwa Mi'raj ini, hanya dua perkara saja yang berlaku. Satu, perintah semayang. Yang kedua, perintah untuk menunaikan bekam. Rasulullah SAW pernah bersabda, ilmu tu dia ada dua. Satu, ilmu tentang agama. Yang kedua, ilmu tentang kesihatan ataupun ilmu bagaimana kita nak jaga tubuh badan kita. Jadi Allah dah bagi dah. Rasulullah dah bawa kepada kita ilmu bagaimana nak jaga tubuh badan kita, iaitu kita menggunakan kaedah hijamah. Hijamah ni satu kaedah bagaimana kita nak menjaga tubuh badan kita bagi sihat. Jadi kita kena ingat, hidup kita ni hanya untuk bertemu dengan Allah. Kita dalam perjalanan bertemu dengan Allah. Tentulah perjalanan kita bertemu dengan Allah ni ada benda yang kita tunggang. Yang kita tunggang ni adalah tubuh badan kita lah. Tunggangan kita untuk bertemu dengan Allah. Kalau tunggangan kita yang ada ni kita tak jaga, kita tak tengok dia, susahlah untuk kita nak bertemu dengan Allah. Kalau dah ketunggangan kita ni penuh dengan sifat-sifat mazumah, sombong, bongkak, riak, sifat-sifat keji, hasad, dengki, kalau ada sifat-sifat tu, macam mana kita dapat bertemu dengan Allah? Begitu juga kalau tubuh badan kita tak sihat, sakit, mungkin agak sukar untuk kita nak beribadah pada Allah. Sebab kita, taraf orang awam ni, kita akan banyak mengeluh dengan apa yang kita derita ni. Jadi salah satu yang Rasulullah bagi kita, Allah Ta'ala hadiah pada kita melalui Rasulullah SAW adalah hijamah makrifat ni. Hijamah ni, rahsia terbesar hijamah ni, tuan-tuan kena ingat, hijamah ni maknanya mengeluar darah zulmat yang ada pada tubuh badan kita ni. Badan kita ni, kita kena ingat, sel darah kita hanya hidup setiap 3 bulan dia mati. Bila dia mati tu, dia akan duduk di bawah kulit kita. Jadi di bawah kulit kita ni penuh dengan darah-darah kotor, darah-darah yang telah diguna, yang tak boleh diguna lagi, yang duduk di bawah kulit. Dan darah tu perlu kita perlu kita keluarkan dia. Jadi kalau kita tak keluar, dia akan jadi masalah. Dan kita kena ingat, rahsia besar kulit ni adalah
Di bawah kulit ni dia ada kelenjar. Kelenjar ni dia macam kelang lah. Kelang untuk sistem dalam badan kita. Kalau badan kita perlu benda ni, dia akan keluar. Jadi kelenjar ni dia akan rosak. Pertama disebabkan darah kotor tadi. Bila darah kotor ni dia akan duduk di bawah kulit, dia akan merosak sistem kelenjar yang ada. Bila sistem kelenjar yang ada rosak, dia tak dapat membekal kepada tubuh badan kita benda-benda yang perlu badan kita nak. Dia penuh. Kelenjar ni enzim ataupun bahan-bahan yang diperlu dalam badan kita ni ada di bawah kulit kita. Dia keluar. Jadi kadang-kadang kita tak perlu ubat. Ubat tu ada di diri kita. Jadi salah satunya hikmah besar hijamah ni adalah untuk pastikan sistem kelenjar yang ada di bawah kulit kita ni dapat berfungsi. Cara dia, kita pastikan darah-darah kotor, darah-darah yang ada kotor yang ada di bawah kulit kita ni, kita keluarkan dia. Dengan keluarkan dia ni, darah kotor tadi, insya-Allah kulit kita ni yang di mana di bawah dia ada kelenjar-kelenjar dapat berfungsi dengan elok. Dan kalaulah kulit tetap berfungsi dengan kita hijamah tadi, keluar darah kotor kulit tu, dia akan makin elok. Itu rahsia besar hijamah yang ramai orang tak tahu. Orang duk tengok benda lain, padahal ini adalah hadiah Allah kepada kita. Kita kan hadiah mengeluarkan zulmat yang ada pada kita ni, zulmat darah kotor ni, rohani dan jasmani, untuk kita, agar mudah-mudahan kita keluar darah kotor ni, kita dapat jaga tubuh badan kita ni, untuk kita jadi tunggangan roh kita untuk kita bertemu dengan Allah. Bila roh kita sihat, tunggangan kita sihat, dia dapat bawa kita menuju Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam orang yang mendapat keridhaan Allah. Itu yang penting. Darah zulmat ni lah sebenarnya punca segala masalah yang timbul dalam diri kita, baik daripada jasmani maupun dari segi rohani dia. Hari ni kita tengok ramai orang sakit jasmani banyak lah. Kanser lah, darah tinggi lah, keciman. Lepas satu penyakit, main satu penyakit. Ini kita diserang pula dengan pandemik COVID-19. Orang pun duk pening sampai kita tengok sampai orang dah hilang pertimbangan, dah hilang dah keyakinan dia dengan Allah, dah hilang dah akidah dia dengan Allah. Ramai yang gugur disebabkan pandemik COVID-19 ni. Lepas cakap saja, cakap macam-macam. Kita pun dengar mereka cakap tu, kita pun nak takut dengan cakapan yang mereka cakap. Jadi kita tak percaya dengan Allah. Sampai buang je, percaya kepada benda yang bukan-bukan. Jadi inilah yang dapat saya katakan, yang hijamah ni adalah satu kaedah bagaimana kita nak menjaga tubuh badan kita insya-Allah bagi sihat. Ini merupakan tiang kesihatan kita. Tapi itu ada lagi lah sunnah-sunnah yang lain yang sangat berkat. Jadi kalau kita tengok sejarah sahabat-sahabat ni, mereka sihat-sihat belaka. Dan ramai mereka ni terlibat dalam bidang tabib atau perubatan ni. Sayyidina Ali sendiri, kita tengok sejarah dia berubat orang. Dia pernah berubat orang lumpuh. Sayyidina Ali, dia berubat orang lumpuh. Dan Alhamdulillah, orang yang Sayyidina Ali berubat tu, orang tu pun boleh berjalan balik. Kalau seorang sahabat ni, dia tak dapat berjalan, kaki dia lumpuh sebelah. Tapi Sayyidina Ali berubat. Alhamdulillah. Pernah Sayyidina Ali berubat seorang yang menyambung balik tangan. Itu hebatnya. Bukan senang. Hari ni kita bangga orang pun semua, tapi zaman sahabat tu dah berlaku dah. Ada seorang budak kulit hitam, dia putus tangan dia. Dan Sayyidina Ali sambung balik tangan dia. Allahu Akbar. Hebatnya. Inilah perubatan kesupian yang kita tak tonjolkan kepada masyarakat. Ini orang tak pandang tu. Banyak lagi kalau saya nak cerita tentang perubatan ni, Masya Allah, macam-macam. Saya ingat datuk saya berubat chicken pox. Orang panggil apa? Penyakit campak. Guna ayak saja. Dia jampi dia ayak tu, lepas tu dia suruh mandi.
Lepas dia bagi mandi ayak tu, campak tadi, kempot tu jatuh habis, luruh habis, bersih. Ayak sejuk tuan-tuan. Ada banyak lagi. Kalau kita nak tengok sinarai lah perubatan-perubatan hebat, macam saya sebut tadi lah, Sayyidina Ali sambung tangan. Bukan jahit apa pun, dia sambung tangan, baca apa, wallahualam lah. Ada lah bacaan dia tu, karamah yang ada pada dia. Jadi begitu. Jadi berbalik pada hijamah makrifat ni, hijamah makrifat ni dia ada 17 rukun dia. Dia ada rukun dia ada 17. Ada 17 tempat dalam badan kita. Di belakang badan kita ni dia ada 12, di depan ada 5. Dan atas hijamah makrifat ni, rukun 17 hijamah makrifat ni, dia ada perjalanan Nur Muhammad. Perjalanan Muhammad ni pula dia ada 17 poin ataupun 17 tempat, rukun dia ada 17. Hebatnya. Atas makrifat tadi dia ada perjalanan Nur Muhammad yang bergerak dari satu tempat ke tempat tu, dia ada 17. Sama macam rukun sembahyang. Nur makrifat tu. Daripada kita saya dah sebut dah. Yang pertama sulbi. Di sulbi ni dia ada 2 poin. Kemudian rukun sulbi yang kedua, rukun hijamah untuk Nur Muhammad ni yang kedua, batnun, dia ada 4. Jadi dia semua ada 17 di belakang badan kita. Yang kemudian dia ada yang kedua, dalam hijamah makrifat ni juga dia ada tempat roh kita duduk, roh ni kita ni dia duduk di badan kita. Mana dia duduk? Dia ada 17 tempat, dia ada 17 poin yang ada di bahagian depan. Roh kita duduk. Kita nak tahulah roh kita duduk tanah tu, kita kena jaga roh kita ni agar berada di tempat tu. Mudah-mudahan akhir kalam kita mati dan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya-Allah. Inilah yang saya nak cuba perjelaskan, cuba nak tunjuk ilmu-ilmu hijamah makrifat ni. Jadi rugilah kalau kita ni kita tak dapat buat hijamah makrifat ni, kita sangat rugi. Sebab hijamah makrifat ni khasiat dia, fadilat dia, kelebihan dia sangat banyak. Yang penting dalam tubuh badan kita, punca dalam penyakit dalam badan kita ni adalah disebabkan darah yang ada dalam badan kita. Itu punca sebenarnya. Darah tu, darah pertama sekali darah kotor, darah zulmat tadilah yang menyebabkan penyakit tadi. Daripada darah tadi, sebab darah digunakan, habis dah zat-zat dia diambil, ataupun dia penyakit-penyakit darah kotor yang ada tu, dia kena duduk di bawah kulit. Darah ni lah yang akan menjadi salah satu sebab penyakit dalam badan kita ni ada. Jadi kita kena keluar. Kalau kita dapat keluar setiap bulan 17, 19 dan 21, masya-Allah badan kita ni paling tidak pun 3 bulan sekali. Sebab sel darah kita dia mati, dia hidup hanya 3 bulan saja. Selepas 3 bulan sel darah kita ni dia mati. Jadi dia akan duduk di bawah kulit. Jadi kalau kita tak buang dia, nanti dia akan datang masalah pada kita lah nanti. Kita akan dapat berbagai-bagai penyakit, perjalanan darah kita pun akan terganggu dan sebagainya. Saya baru ni saya mengajak di Kulim, datang satu orang India. India ni dia baru buat pembedahan jantung, masuk untuk jantung, buka saluran teri jantung dia tu. Saya sebelum tu saya dah bagi tahu pelajar-pelajar yang orang yang belajar dengan saya kata poin sulbi ni dapat merawat penyakit jantung. Orang pun mungkin fikir jantung duk ada atas macam mana. Jadi kebetulan India ni datang, dia kata dia bawa beg dia, lepas dia berbedah tu dia kata dia sakit pinggang. Ini saya nak bukti pada tuan-tuan yang hebatnya perubatan hijamah makrifat ni. Tentu sebenarnya tu saya kata poin jantung ada di sulbi tu. Jadi kita bekam sulbi tu untuk mengeluar darah kotor tu, sebab dia juga dapat merawat berkaitan dengan jantung kita. Itu. Jadi semua pekat dengar tu, masya-Allah. India tadi pun saya tengok dia bukan orang Islam lah, dia orang India.
mungkin agama Hindu kot. Dan dia kata dia nak bekam. Dia pun main cari nak bekam. Sedangkan dia dah buat operation dah di 2 kali ke dia, kalau silap saya, dia kata di hospital swasta. Dia kata sakit dia ni tak nampak kurang lah, dia dapat sakit pinggang tu pula, dia kata sakit kan. Jadi dia main nak bekam. Dia pun percaya pada bekam. Jadi saya kira-kira macam ni banyak adalah kita ada rawat kira orang berawat ni, dia main merujuk untuk bekam balik. Ada doktor ni, ada doktor yang saran pada pesakit dia pergi bekam. Ada satu pesakit tu saya ingat lagi, dia kena kanser ni, thyroid ni. Doktor tu kata pergi bekam. Doktor tu bukan orang Islam pun, tapi dia kata pergi bekam. Pesakit tu pun dia main lah bekam. Alhamdulillah dia bekam 3 kali saya ingat. Lepas tu thyroid dia pun dah kecil elok. Alhamdulillah kanser thyroid dia pun dah pulih. Macam ni. Jadi marilah sama-sama kita kita pakat-pakat buat hijamah ni. Selain daripada merupakan satu ibadah yang sangat-sangat, ia merupakan satu sunnah Rasulullah yang sangat-sangat dituntut. Bukan senang Allah anugerah kepada Rasulullah ketika Mi'raj. Perintah daripada langit, malaikat beritahu suruh kita berbekam. Umat Muhammad ni khususnya berbekam untuk mendapat kesihatan. Untuk dapat sihat, mudah-mudahan dengan kita sihat ni, kita dapat beribadah pada Allah. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita dan mendapat keredaan Allah. Jadi yang penting tubuh badan kita kena pastikan darah zulumat yang rohani, jasmani yang dalam tubuh badan kita ni, kita kena keluar dia. Itulah punca segala penyakit yang ada di situ. Penyakit ni darah. Kalau darah tu ada, dia akan mendatangkan masalah pada kita lah. Salah satu punca masalah pada diri kita lah. Jadi insya-Allah dengan kita melakukan hijamah nanti, buang darah kotor tu, mudah-mudahan kita, Allah akan kurnia kepada kita keberkatan daripada hijamah makrifat tadi. Insya-Allah Allah akan bagi kita kesihatan rohani kita sihat dan jasmani kita sihat. Sebab ramai ni orang sakit kan. Jadi insya-Allah orang sakit ni macam-macam lah, makan ubat ni. Jadi mari kita cuba beralih untuk mendalami berubat dengan menggunakan kaedah hijamah makrifat. Hijamah makrifat ni sebagaimana yang saya sebut, dia ada 17 tempat lah di tubuh badan kita. Di belakang ni ada 12 dan di depan ni ada 5. Dan di samping tu, di dalam 12 yang ada di belakang ni, terdapat perjalanan Nur Muhammad di atas badan kita ni, tubuh badan kita ni. Jadi setiap tempat yang dilalui Nur Muhammad ni sangat-sangat, khasiat dia sangat hebat, sangat besar untuk tubuh badan kita. Sebagaimana saya sebut tadi, tempat yang pertama sulbi, yang duduk di belakang punggung kita, tulang tongging kita tu, tentu kalau kita bekam tentu, selain daripada untuk pastikan benih kita tu berada dalam keadaan sihat, mudah-mudahan dengan keluarnya darah zulumat yang di situ, iblis, syaitan ni, jin ni, dia tak dapat duduk di situ. Mudah-mudahan benih-benih kita ni berada dalam keadaan yang baik. Ditambah lagi bila perjalanan Muhammad waktu subuh, dia singgah di tempat yang pertama di sulbi ni kan. Mudah-mudahan dengan berkat Nur Muhammad tadi, berkat limpahan Nur Muhammad tadi, benih yang ada pada kita merupakan benih orang beriman, orang yang mendapat keredaan Allah. Itu kita kena jaga. Kemudian perjalanan Muhammad dah, poin yang kedua adalah merupakan juga perjalanan Muhammad yang kedua, iaitu batun di belakang pusat kita, peti perut ni, pusat kita ni adalah poin yang kedua, iaitu batun. Perut ni adalah lubuk segala penyakit. Bila kita makan, makanan dia akan duduk dekat perut lah, lambung besar nanti. Di situ beberapa jam dia akan proses makanan kita. Di situ kalau kita tak jaga, di situ terdapat banyak darah kotor di belakang pusat kita ni, tambah tenun ni akan banyak. Tentulah tempat yang akan menjadi
kesukaan jin, sukaan iblis, syaitan. Dia suka duduk tang tu lah. Sebab apa? Tang tu lubuk dah. Tang tu dah proses dah. Daripada situ nanti barulah dihantar ke jadi darah dan dia akan diguna di sistem-sistem dalam badan kita lah. Jantung dan sebagainya. Jadi kita kena pastikan perut kita ni, kita punya batnun kita ni berada dalam keadaan bersih. Pertama sekali, darah-darah zulmat ni kita pastikan dia keluar. Jangan ada tang tu. Kita tak mau bagi jin dan iblis ni duduk. Kalau mereka duduk ni, mereka ni bawa penyakit. Bila mereka duduk, mereka campur dengan makanan kita nanti. Jadi darah yang terhasil daripada proses penghazaman tadi menyebabkan darah kita ni penuh dengan penyakit. Dan kita pun akan dapatlah penyakit macam-macam yang kita pun katakan tak pernah ada penyakit ni, tiba-tiba ada. Ini punca semua daripada jin dan syaitan ni. Dia suka musuh pada kita dua lah. Di antaranya lah itu kita punya nafsu dan syaitan tadi. Jin ni pun, jin kapiak ni dia suka lah untuk nak buat wanak dalam badan kita ni. Jadi kita kena buang tentu tempat yang kedua. Kita berbekam tentu. Terbekam dan tempat batnun untuk mengeluarkan darah kotor. Jadi khasiat bila kita bekam tentu, kita insya-Allah mudah-mudahan kita dapat makanan yang kita makan tadi yang akan diproses atau penghazaman berlaku di perut kita nanti. Hasil daripada penghazaman tadi menghasilkan zat-zat yang bagus, zat-zat yang sihat yang dapat menjana tubuh badan kita untuk kita beribadah kepada Allah. Itu penting. Kita nak hasil itu tubuh badan kita sihat, sebab tubuh badan kita ni sebagai tonggangan kita untuk menuju Allah. Kita hidup ni untuk nak menuju ke Allah ya. Kan? Jadi kita nak benda yang kita nak tonggang tu dia sihat untuk bawa kita kepada Allah. Jadi kita kena jagalah tu, sebab Rasulullah sebut ilmu tu ada dua, ilmu tentang agama, ilmu tentang badan, ilmu tentang kesihatan. Bagaimana kita nak jaga kesihatan kita. Jadi Rasulullah dah ajak awal lagi cara nak jaga tubuh badan. Dalam sunnah-sunnah Rasulullah banyak dia ajak. Di antara salah satunya adalah dengan kita melakukan hijamah ma'rifat tadi untuk mengeluarkan darah zulmat rohani dan jasmani. Dengan keluar darah zulmat ni, mudah-mudahan tubuh badan kita ni sihat daripada kotoran-kotoran yang terhasil daripada perbuatan jin, syaitan dan juga makanan yang kita makan tadi yang mungkin mengandung racun-racun. Benda-benda yang tak elok yang akan menyebabkan kita jadi sakit. Jadi dengan kita berbekam tadi atau berhijamah ma'rifat tadi, kita dapat keluar benda tu. Kalau kita dapat keluar benda tu, insya-Allah